Tak ada stand. Ada orang tanya dah, tak ada live ke? Ada. Sampai lambat. Okey, kejap ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu dalam sekali lagi dalam kelas Fardu Ain. Kelas Fardu Ain di Masjid Ar-Rahman. Minta maaf hari ni agak terlambat sedikit sebab dia buat roadblock di highway. Jadi saya nampak panjang sangat. Saya guna pergi masuk jalan kampung tu, lambat sikit tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma ya Allah ya Tuhan kami. Tambahkanlah ilmu, iman dan amal kami. Hubungkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam segala urusan hidup kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya rasa apa ni Facebook ni memang tak boleh. Facebook tak boleh. Belai memang tak elok. Tapi tak saat ni tengok di TikTok okey kan. Cuma dekat Facebook memang tak boleh. Page memang tak boleh. Okey, jom kita baca Quran Sat sementara tu. 195 ya. Tak okey line kan? Dekat page tak okey kan? Kalau siapa ada TikTok, pergi dekat TikTok. Okey, pergi kat TikTok ya. 1965. Betul tak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umur hatta ja'al haqq wa dhahara amrullah wa hum karihun wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin in
تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون صدق الله العظيم. Okey, line dekat Titi pun tak elok juga ke? Line kat Titi tak elok juga ke? Tolong komen set. Dekat page memang nampak teruk sangat tu line tu. Macam mana? Ada 89 orang je. Kod saya boleh off dan saya boleh rakam. Saya boleh rakam. Nanti kita boleh masuk kat YouTube. Kak Titi okey je. Kak Titi okey je. Antum semua memang tak ada Titi ya dekat page tu. Siapa ada TikTok boleh masuk kat TikTok tak? Ustazah Tania. Ya, sakut-sakut Kak Titi tak elok. Ya, Titi pun tak elok juga. Setakat ni okey. Memang line teruk sangat lah. Line ni siapa buat live pun memang macam tu kan? Siapa buat live pun macam tu. Saya ingat dekat page saya tak mau live lah. Saya tengok teruk sangat tu. Dia pun dah tak ramai dah kat situ. Okey, kita tak usah buat live. Saya rakam. Saya rakam kejap ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekejap ya. Okey, saya rakam je dekat ni. Okey, kita hari ni alhamdulillah dengan izin Allah kita bersama-sama lagi berkimpun untuk ilmu fardu ain, ilmu akidah. Jadi muka surat 74 ya. Berkenaan dengan tauhid uluhiyah. Oh, dia kalau Miza dia buat keluar saya punya penonton. Ya, kerja orang lain punya kerja. Memang dah. Pen. Tak pen ke pensel kan? Okey. Okey, alhamdulillah. Jadi apa nama, sebagaimana yang kita ketahuilah, viral baru-baru ni berkenaan dengan ajaran sesat ya, ajaran sesat Sihak tu. Sebenarnya hari tu dah nampak dah sekali dah budak-budak yang buat video antara umur 19 sampai 21 macam tu lah, lalu 5-6 orang macam tu lah. Mereka dengan bangganya mengaku bahawa mereka adalah penganut kepercayaan As-Sihak ni. Jadi mereka percaya bahawa Nabi Muhammad tu Allah tu adalah Nabi Muhammad. Allah tu adalah pangkat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah tahu. Memang sangat-sangat menyedihkan lah.
Cuma saya nak tanyalah antum, kalau antum tengok tu antum rasa macam mana? Antum rasa macam mana? Antum bila tengok macam tu kan, apa antum komen dekat orang tu? Ha? Mudah terpercaya, pengaruh. Tak komen apa, tak berani nak komen apa, betul tak? Kalau kita tengok orang komen tu, ada jugalah yang macam tu mereka kata geram ya, mereka kata geram. Ada yang setengah tu komen marah lah ya, memang marah lah. Siapa tak marah ya, tercalar agama Islam ya. Cuma satu saja, ni sebenarnya ujian untuk kita juga. Ya, ujian untuk kita juga ya. Pertama sekali, ya betul, geram tapi mohon petunjuk. Sedih ustazah, tak komen pun tengok je. Rasa seram dan risau untuk diri sendiri. Untuk mereka rasa kesian. Alhamdulillah, kalau antum ada perasaan rasa kesian, rasa kesian, rasa sayang kepada mereka, mereka adalah umat Nabi Muhammad, semoga Allah beri petunjuk kepada mereka. Antum sebenarnya ada nilai iman yang sebenar. Itu orang yang beriman, dia ada perasaan tu. Tapi kalau antum maki depa, antum kelekehkan depa, antum kata mengarut, sungguh memang saya nampak juga komen-komen yang kata mengarut ni, pelik ni semua, antum benci kat depa, sebenarnya Allah sedang menguji iman kita. Allah sedang menguji iman kita. Jadi dia tak pelik tau. Bila kita merasa kita lebih baik dan lebih mulia daripada orang yang sesat tu, sebenarnya Allah sedang mencabut hidayah daripada kita. Okey, saya suka juga ada satu kisah berkenaan dengan satu orang ahli ibadat yang duduk di atas bukit ya. Dia kerja dia adalah orang tu dia memang buat ibadat je sampai orang kenal nama dia. Sampai nama dia adalah nama yang terkenal di kalangan orang ramai, orang kampung tu, orang kat daerah tu, sebagai seorang ahli ibadat yang hebat lah. Macam dia seorang tok guru ke, seorang ulama ke, seorang hebat lah. Kan? Jadi yang dia duduk di atas bukit lah, dia memang takkan turun. Melainkan kalau dia habis dia punya bekalan, dia akan turun lah pergi cari makanan-makanan dia. Di bawah ni ada seorang yang orang kata apa, samsing, orang kaki bukui, orang minum arak, seorang lelaki-lelaki. Dia pun terkenal juga, tapi dia bukan terkenal dengan kebaikan dia, dia terkenal dengan kejahatan dia. Dengan kejahatan dia, dengan perbuatan dia yang orang jahat lah, orang panggil orang jahat lah, orang samsing ni. Seorang terkenal dengan kebaikan, dengan alim, dengan hebat. Seorang terkenal dengan kejahatan dia. Jadi satu hari tu dengan takdir Allah, yang orang alim ni nak turun bawah nak cari bekalan. Yang dia pula tu terpaksa naik atas sebab dia teringin nak jumpa orang alim tu. Dia teringin nak jumpa orang alim tu. Dalam hati dia, Allah hebatnya Tok Guru ni, hebatnya ulama ni, teringin nak jumpa dia. Walaupun dia buat jahat, tapi dia teringin nak jumpa. Yang si orang alim tadi, dia turun bukan dia nak jumpa orang jahat samsing ni, dia nak turun cari bekalan. Jadi kebetulan dengan takdir Allah, mereka turun, jalan tu sempit. Kalau turun tu bertembung dua orang lah, kena salah seorang mengalah. Kalau dua-dua orang lalu, dia memang tak boleh nak lalu lah, sebab dia akan melanggar. Jadi seorang turun, seorang naik, sampai kat satu titik tu, mereka sama-sama, siapa yang mengalah? Yang si samsing ni yang mengalah. Sebab dia tengok Tok Guru, mestilah dia rasa macam, dia hormat lah. Dan dia sangat teruja. Pada Tok Guru tu. Jadi dia tu sampai tak boleh keluar sepatah pun. Dia nak habaq, kita sebenarnya dia nak jumpa Tok Guru tu. Jadi dia tu nampak Tok Guru tu, dia terus terpaku, terpana, terus terduduk. Bila terduduk, terduduk, maknanya di situ seolah-olah jalan tu diberikan kepada Tok Guru tadi lah. Tok Guru orang alim ulama tadi, dia lebih pada ulama lah. Kita kata orang abid lah. Bukan Tok Guru ni, dia mengajar orang kan. Ni orang abid, dia orang alim. Jadi bila dia turun tu, bila kawan tu duduk, seolah-olah dia rasa aku yang layak jalan, bukannya dia yang layak jalan. Dia rasa sombong lah. Patutnya aku yang kena jalan. Dan dia tak kata pun terima kasih ke, bagi salam ke kawan tu. Dia selalu dia turun terus dengan perasaan memang aku kenal jalan pun, memang dia kena bagi jalan kat aku pun. Di situlah Nabi Muhammad SAW menegur ya. Kisah ni bila Nabi kata, bila seseorang itu memandang hina kepada seseorang yang lain di atas dosa yang orang tu buat, terus Allah cabut hidayah dia.
Walaupun orang itu dia seorang yang buat maksiat, tapi dia ada hormat. Contohnya dia hormat pada orang alim, dia hormat pada bulan, contohnya bulan Ramadan. Orang buat jahat maksiat, contohnya dia pelacur. Bila Ramadan dia hormat, dia tak buat. Dia hormat bulan Ramadan tu, ataupun dia hormat kepada orang tu, ataupun dia hormat dengan nama-nama agama dan Islam dan sebagainya. Allah sedang bagi hidayah kat dia. Dan tak mustahil orang yang buat maksiat tu satu hari dia jadi lebih mulia daripada orang yang memang buat ibadat. Sebab tu bila kita nampak ada macam ni, kita satu je, kita jaga iman kita. Pertamanya, kita doa kat dia, ya Allah mudah-mudahan dia dapat hidayah. Dan hidayah dia tu sebenarnya kadang-kadang lebih hebat daripada hidayah kita. Tapi kita kesian. Kenapa jadi macam ni? Satu je masalahnya jadi macam ni bila ilmu kenal Tuhan tu tidak ada. Ilmu kenal Tuhan tidak ada sampai makhluk yang kata Nabi Muhammad SAW, makhluk dia angkat sebagai Tuhan. Dan dia ambil daripada siapa? Hanya ilmu tauhid, ilmu akidah ni hanya dapat daripada Al-Quran dan sunnah Nabi. Jadi mereka dapat bersandarkan siapa. Kita tak payah hafal lah siapa dia punya pengasas tu. Saya pun tak ingat nama dia dah. Jadi sebenarnya tak penting pun pengasas tu. Tapi sebenarnya agama ni sudah besar. Sudah besar di kalangan umat-umat kita sekarang yang sangat tandus dengan ajaran agama tauhid yang sebenar. Yang paling kita risau, dia banyak pergi kepada orang-orang muda ni yang malas nak pergi masjid, yang malas nak buka kitab agama, yang malas nak berguru dan hanya berlandaskan kepada YouTube. Dia pengguna dalil. Innamal a'malu bukan dia nama awaluddin ma'rifatullah. Dia pun guna dalil yang sama macam kita guna, tapi depa pesongkan maksud. Macam mana nak buat? Dia pesongkan maksud. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kenal Allah. Kenal macam mana? Kenal mengikut akal, bukan kenal mengikut dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu kita memang tak boleh judge ya. Betul, kita tak boleh judge orang. Tama-tama bila kita ni pakai tudung elok, kita pakai labuh semua, hand sock, stokis semua. Bila kita jalan dekat tepi orang yang pakai skirt, kita nak pandang juga hina dekat dia. Contoh kita kata, Allah pakaian. Jangan tu. Kalau kita buat panggil macam tu, Allah nak cabut hidayah kita tau. Kita yang kena kesian kat dia. Kita sebabkan tak ada siapa pun yang mulia asal daripada yang tak berdosa. Siapa? Umar Al-Khattab, sahabat Nabi. Khalifah Umar Al-Khattab, sahabat Nabi. Orang yang bunuh orang tidak? Terkenal dengan bunuh orang dengan segala kejahatan yang dibuat. Tapi last sekali dia mati, makam dia sebelah Nabi Muhammad SAW. Jadi tak ada siapa yang mulia di antara kita. Sekarang ni kita tengok banyak dah viral pasal anak artis yang mereka tuduh sebagai gini-gini kan. Bila kita tengokkan komen-komen orang, dan bukan komen tau, mereka buat status pula, mereka buat hantaran-hantaran yang menghina dan sebagainya. Ya Allah, kita siapa? Kita ni Allah tutup aib kita banyak mana tau. Kalau Allah buka aib kita, siapa pun tak mau kawan kita tau. Kita lebih kurang selevel je dengan mereka. Tapi Allah tutup aib kita, tak ada siapa yang boleh komen orang tu buat maksiat ke, orang tu jahat ke. Itu ujian dia. Dia baru muda lagi. Kita ni dah tua-tua pun tak buat maksiat, dah tua. Masa muda-muda dulu hebat juga. Baju apa, kebaya ketat semua ada. Yankee semua ada. Kan? Dah main tua-tua ni gila kan nak buat macam tu. Orang tua tak sedar diri. Kan? Pakailah tudung, lepas tu dia hina orang yang muda-muda. Bukan hang dulu pun pernah muda juga ke? Orang tu kadang-kadang sebenarnya dosa dia buat tu tak dosa kita lagi teruk pada dosa dia. Allahu Akbar. Tu kena jaga lah, kena jaga insya-Allah. Mari kita tengok dia ni berkenaan dengan ilmu tauhid ni. Sebenarnya ilmu tauhid ni ikut agama Islam ketika itu semuanya orang bangsa Arab. Jadi orang bangsa Arab ni dia dah faham dua dalil yang paling penting, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hadis, Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itulah sumber kepada tauhid kepada Allah SWT. Itulah sumber. Jadi kita tak pelik kenapa orang sesat sekarang. Orang yang sekarang sesat sebab orang ajam, orang yang bukan bangsa Arab, bukan bangsa Arab, yang langsung tak boleh harap. Baca Quran dia pandai tapi tak boleh harap. Jadi maknanya sekarang ni adalah orang-orang yang bukan bahasa Arab, yang bukan bangsa Arab, yang tidak memahami Al-Quran dan tidak memahami hadis yang dalam bahasa Arab, maka dia menggunakan akal lah. Zaman Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada para sahabat,
Para sahabat kalau tak faham apa, direct tanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bab akidah ke, bab syariat ke, dia tanya terus kepada Nabi. Kemudian bila Nabi dah wafat, turun kepada sahabat. Sahabat tu kurun yang pertama lah, kurun yang 3 kurun yang pertama tu kata Nabi Muhammad SAW adalah kurun yang terbaik. 3 kurun yang pertama, kurun sahabat, kurun tabi'in, kurun tabi'in. 100 tahun kurun sahabat, 100 tahun kurun tabi'in, 100 tahun kurun tabi'in. Tiga kurun inilah yang Nabi Muhammad kata apa? Adalah kurun yang terbaik. Kurun yang terbaik ya. Khairun nasi qarni. Kurun yang paling baik adalah kurun aku. Nabi Muhammad kata, kurun aku. Thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum. Kemudian kurun selepasnya, kemudian kurun selepasnya. Jadi 3 kurun yang pertama tu kurun sahabat, kurun tabi'in itu tak ada masalah sangat. Yang tu semua banyakkannya adalah bangsa-bangsa Arab yang masuk Islam. Bangsa-bangsa Arab yang masuk Islam yang boleh faham Al-Quran dan boleh faham hadis. Tapi kurun selepasnya tu sudah ada orang-orang luar, kita dipanggilkan sebagai orang ajam, iaitu orang Parsi. Kita orang Melayu lambat lagi ni, kurun dah ke 15 dah. Kurun 15 dah. Kurun yang sampai kurun kurun sampai 3 kurun yang pertama tu, masalah-masalah akidah tak ada. Masalah-masalah akidah bab ketuhanan tak ada. Tak ada masalah. Yang dia main ni masalah furuk sajalah, pemerintahan dan sebagainya, masalah cabang-cabang je. Tapi bila main kurun yang selepasnya, kurun keempat, kelima yang seterusnya tu, sebab dah main dah orang-orang yang masuk Islam di kalangan orang-orang yang bukan bangsa Arab, mereka dah mula tak berapa nak faham dah Al-Quran dan hadis Nabi. Itu yang jadinya ulama buat satu kaedah macam mana kita nak bertauhidkan kepada Allah SWT, guna kaedah sifat 20. Tu main sifat 20 tu. Sifat 20. Jadi sebab itulah wujudnya tauhid rububiyah pecahan. Tauhid uluhiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Kalau nak ikutkan sebelum ni tak ada pecahan pun. Sebab apa? Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in tak ada masalah. Semua tak ada masalah berkenaan dengan akidah. Mai hujung-hujung ni dah macam-macam ajaran sesat. Sebab kita dah sampai bukan kurun ketiga, bukan kurun keempat, bukan kurun kelima, kurun ke 15. Kurun ke-15 ni kurun yang lagi jauh. Sampai peringkat boleh baca Fatihah pun dah seronok dah. Walaupun Fatihah pun dia tak faham. Dia dapat baca Fatihah tapi dia tak faham baca Fatihah. Dia boleh baca Iqra, dia boleh baca Muqaddam, dia boleh baca Quran pun dia dah seronok. Dia boleh faham mat asli, mat bukan panjang, mat bukan pendek pun dia dah seronok. Dia dah seronok dah. Walaupun dia langsung tak faham bahasa Arab, langsung tak faham dalil-dalil Quran, langsung tak faham hadis. Maka orang-orang ni lah sebenarnya yang cepat sangat terpengaruh kepada ajaran-ajaran sesat. Sebab itulah kita paksa, kita ajak, kita suruh panggil ramai orang supaya belajar ilmu fardu ain, iaitu ilmu yang berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis, ilmu aqidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, supaya tak tersesat. Tapi malangnya sekali, kita zaman lah ni, kita baru nak belajar, anak-anak kita dah membesar. Anak-anak kita dah membesar, anak yang terbabas, yang tak sempat nak kita ajak. Sebab kita umur dah 50, 60, 70 baru nak belajar ilmu tauhid, baru nak belajar ilmu akidah, baru nak belajar ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Anak-anak kita yang sudah berkahwin, yang sudah berumah tangga, mereka tak dah nak berkitau. Sebab mereka sibuk bekerja. Mereka ni lah yang kita paling risau apabila dia tengok mak dia dah kembali pada agama, dan mereka pun nak kembali kepada agama. Akhirnya mereka mencari. Mereka mencarilah. Mereka search. Mereka jumpa satu grup. Selalu ni semua grup. Di Telegram, grup di WhatsApp, grup di Facebook. Grup yang mengajak salah guru. Salah guru. Guru tu pula ajak salah. Macam tak satu. Takut kan? Jadi kita perlu simpati ke kita perlu maki? Maki sebab kita syukur sebab Allah tunjuk kita jalan awal. Kalau Allah biar kita pun kita rasa macam tak penting lah, dapat semayang pun jadilah. Dapat semayang 5 waktu, dapat pergi umrah, dapat pergi haji, kita rasa kita dah cukup agama. Kita dah cukup agama. Kita pun pesan anak kita semayang. Kita dah pesan yang tu. Sedangkan kita pun tak ajak kat anak kita rukun semayang, syarat sah semayang, perkara membatalkan semayang, perbuatan semayang. Kita duk suruh dia semayang je.
Akhirnya bila mereka bekerja tak cukup masa, mereka pun tak semayang. Satu hari mereka pun ada naluri nak kembali pada agama, tak jumpa jalan. Tu yang paling sedih tu. Tak jumpa jalan. Jadi bila kita balik kepada cerita balik perpecahan kepada tauhid tadi ni, tauhid artinya esa, rububiyah, uluhiyah. Dan kita kalau tengoknya, rububiyah makna lain, uluhiyah makna lain. Rububiyah artinya Rabb, yakni Tuan sekalian alam. Saya ulang sikit lagi nah. Tuan sekalian alam, itulah Rabb. Itulah Rabb, ya. Jadi maknanya jangan lupa alhamdulillahirabbil alamin. Sekalian pujian bagi Tuan sekalian alam. Makna sekalian alam itu adalah hak Allah. Dan rububiyah tu maksudnya Allah yang esa, yang dia ada banyak makna. Allah yang esa, yang memberi rezeki. Allah yang esa. Apa siapa tu? Oh, nak mengaji. Tuan tau. Tuan ni maknanya hak dia. Kalau kita kata ni siapa punya, siapa tuan? Tuan kepada penikit Quran ni. Ni siapakah tuan kepada Quran ni? Siapakah tuan kepada Quran ni? Sekian. Okey. Sila. Waalaikumsalam. Masuk. Saya duduk. Okey, siapakah tuan kepada tempat ni? Tentulah yang menguasai, yang berhak, yang atok. Dia nak buka kipas kan, dia nak buka lampu kan, dia nak buka aircon kan, suka hati dia lah. Sebab dia tuan kita. Siapa? Menumpang melukut di kaki gantang, tepi gantang. Jadi kalau orang tak buka aircon pun boleh duduk hingang je lah. Hangat lah. Hanya orang buka aircon, syukur kepada orang masjid yang bagi kita sumpang tempat kan. Syukur pada Allah. Dan syukur pada dia tu artinya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Rabb artinya Tuan. Saya cakap lagi sekali supaya kita jangan silap ya. Sebab kita masih lagi dengan tauhid. Tauhid apa dia? Tauhid apa dia? Esa maksudnya tunggal. Tapi kalau maksud Rabb ni dia banyak. Lain dah sangkut-sangkut. Rabb ni banyak maksud dia ya. Alhamdulillah, Rabb artinya Tuan. Okey. Tuan maknanya yang bagi rezeki. Rabb. Siapa bagi rezeki? Ada orang lain bagi rezeki tak selain pada Allah? Memang Allah yang bagi rezeki. Yang bagi sihat Allah. Rabb juga. Rabb juga. Rabb ni dia banyak. Yang bagi rezeki, yang bagi sihat, yang mengasuh, yang menjaga, yang memelihara, ya, yang mengatur. Dan segala-galanya lah adalah Rabb. Jadi kalau segala-galanya Tuan tu yang Rabb tu yang bagi, kita ada peranan tak? Ada tak makhluk ada peran? Ada tak sikit dalam urusan tadi tu? Urusan rezeki, urusan sihat, urusan mengasuh, urusan menjaga, urusan mengatur. Ada tak? Sebab kalau tak ada. Cukup kenal aku tu. Tak ada. Kita tu berangkat balik. Usaha Allah bagi rezeki, mengatur, yang menjaga segala-galanya Rabb. Okey. Kalau kita kata tauhid esa, maka tak ada. Lah. Kalau tak ada, pasal apa kita selalu nak masuk campur dalam urusan Allah? Saya nak masuk campur. Kan kita mengaku dah Rabb sahaja yang bagi rezeki dan bagi segala-galanya. Tapi bila mai dalam urusan rezeki, kita macam ada harapan pada yang lain sikit. Kan? Awak dia tak main beli kat aku, pasal apa dia beli kat orang tu? Kan? Kita kata pasal apa dia beli kat orang tu, pasal apa tak beli kat aku? Aku ni mesti ada orang buat santau ni. Kan? Sedangkan kita mengaji, ilmu ada tapi tak apply. Okey. Kalau Rabb tu yang bagi, maknanya
kita tak ada apa. Tapi jangan lupa akidah ahli sunnah wal jamaah dalam Quran sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami, ada perkataan kami ya, hanya padamu kami sembah dan hanya kepadamu kami pohon pertolongan. Mana ada erti kami tak? Ada kami. Ada kami di situ kan? Mana Allah bagi juga kat kita kami tu untuk sembah dan kami juga yang minta pertolongan. Mana ada peranan kami. Ada peranan kami maknanya ada ikhtiar dan usaha. Maknanya ada peranan kami, ada ikhtiar dan usaha. Tapi ikhtiar dan usaha itu adalah bergantung kepada Allah semata-mata. Hakikinya kita tak ada apa juga. Hakikinya kita tak ada apa juga. Kalau itu Rob, maknanya apa tadi, boleh faham tak maksud Rob? Kalau boleh nanti kita boleh pindah dah nanti ya. Apa maksud Rob tadi? Tuan. Tuan apa? Yang bagi rezeki Tuan, Rob itulah. Yang bagi sihat pun Rob itulah. Yang bagi mengatur pun Rob itu jugalah. Dan bagi sihat, bagi apa pun semua. Tak ada. Sebab Esa satu je. Tak ada yang lain. Melainkan yang tu sahaja. Jadi makna kata kita kalau nak ikutkan memang tak ada. Tapi Allah bagi juga kita suruh ikhtiar dan usaha. Ikhtiar dan usaha kita tak memberi kesan. Kerana hakikinya ikhtiar dan usaha itu adalah juga makhluk Allah. Makhluk Allah. Kita punya usaha pun makhluk Allah. Kita punya ikhtiar pun makhluk Allah. Yang buat, yang bagi semua tu adalah Allah. Jadi apa dia asma wa sifat? Maka Allah Ta'ala ini memberikan nama-nama dan sifat-sifat untuk kita panggil. Ilah, la ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diminta pertolongan, yang berhak kita mengharap melainkan Allah. Jadi kita kena minta hanya kepada Allah. Jadi kalau kita nak minta, kenapa? Cara macam mana kita nak minta adalah dengan memanggil Allah. Dengan guna nama-nama Allah. Asma Husna bukan suruh hafal. Suruh guna bila kita nak panggil. Tak nak hafal tak salah. Hafal lah. Tapi guna bila kita nak panggil. Nak rezeki, ya Razak. Nak bagi cerdas bila belajar, ya apa? Ustazah Hajang tu. Ya apa Syidah? Ya Khaliq. Ya Khaliq. Kalau kita nak mengaji, nak cerdas otak, sebelum nak sampai ni, ya Khaliq 100 kali. Otak kita tajam. Otak kita cepat faham. Kemudian Ya Rahim, Maha Penyayang. Banyaklah. Ya Wahab, Maha Pemberi. Kalau kita ada banyak kesulitan, ada kesempitan, panggil Ya Wahab banyak-banyak. Panggillah, sebab kita kena minta dekat Allah. Sekarang ni bila kita sakit, bukan sebab kita tak berubat, bukan sebab tak cukup hospital kita pergi, bukan sebab kita tak cukup ikhtiar cari ubat, tapi sebab kita tak cukup rububiyah kepada Allah. Tu je, sebab itu kita tak sihat. Sebab tu kita belum lagi jumpa sihat. Kalau kita sempit rezeki kita sempit, kita tak murah rezeki, tak kaya macam orang, bukan sebab kita tak ikhtiar usaha nak berniaga ke nak cari duit, sebab kita belum lagi 100% rububiyah kepada Allah yang bagi rezeki. Kita belum cukup untuk panggil Allah, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, Ya Syifa, Ya Mu'id, Ya Wahhab, Ya Rahim. Antum boleh cari je nama-nama Allah ni. Antum pergi beli buku Asma Husna, pilih hak mana nama yang sesuai dengan masalah antum, dan antum panggil. Sekarang ni Nabi Ayub, dia sakit, bukan sakit biasa. Dia sakit, tak ada orang yang pernah sakit macam dia sebelum, semasa dan yang akan datang. Tak ada siapa yang rasa sakit macam dia sakit. Tapi dia sembuh kerana adanya rububiyah, tauhid rububiyah kepada Allah SWT. Sebab tu dia dalam dalam surah apa? Kan saya silap. Surah 21
Surah 21 ayat yang ke berapa ya? Muka surat 239 kata saya. Saya ada catat tadi. Cuba tengok 239 surah apa ya? 239 surah ke-21 ada tak? Surah ke-21, surah ke-21 muka surat 329 Islam. 329. 329 ada tak? 329 ayat 83. Ayat 83. Okey, cuba baca tengok. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Tu dia kata, dah ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ketika dia doa pada Tuhan dia. Kemudian dia kata, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang maha penyayang. Ayub kata, ya Allah, ya Tuhan, engkau paling sayang pada aku dan tak ada siapa yang lebih sayang padaku. Kalau engkau tak sembuhkan aku, siapa lagi yang nak sembuh, sebab aku nak sembah engkau, ya Allah. Baca ayat ni. Kalau siapa yang sakit-sakit baca ayat ni. Lepas tu last sekali Allah pesan apa? Allah kata kat dia, Allah janji kat dia, dia sihat. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin. Maka kami pun perkenankan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Tak ada siapa yang rasa sakit lebih pada Nabi Ayub sakit. Maka Allah kata, aku sembuhkan penyakit dia. Lepas tu Allah kata, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai rahmat di sisi kami dan untuk menjadikan peringatan bagi semua yang menyembah kami. Jadi Allah kata, Allah nak suruh bagi ingat siapa yang pernah rasa sakit, ikut Nabi Ayub. Nabi Ayub baca doa, Nabi Ayub betul-betul beriman kepada tauhid rububiyah. Kita memang kita beriman pada tauhid rububiyah daripada segi faham, tapi daripada segi praktikalnya kita kurang sikit. Sebab tu bila kita sakit kan, kita macam nak meratus kan, kita macam nak meratus, macam nak membunyi, macam jangan mengeluh. Siapa pun jangan mengeluh. Ada apa masalah jangan mengeluh. Paling tak boleh panggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tahan sangat ni sakit, ya Allah. Jangan panggil orang lain. Jangan harap ada siapa nak bawa aku pergi kat mana ni, tolong berubat kat mana. Dia masih lagi mengharap tempat berubat, bukan dia mengharap pada Allah. Tapi kan iman tu 100% tu. Kalau nak rasa baik 100% iman pada Allah. Tak ada satu pun masalah dalam dunia ni yang kita tak selesai. Tak boleh selesai kalau kita beriman kepada rububiyah Allah. Masalahnya kita kata rububiyah Allah, tapi dalam hati kita tu kan, macam kalau anak tu minta periksa ke sebagainya kan, ada lagi lah unsur-unsur kepada yang lain daripada Allah untuk kita berharap kan. Ada lagi lah. Kita kena macam mana? Selit juga. Dia sampai tahu kadang-kadang Allah bagi kita ujian berat sangat dan kita memang dah putus asa dah kepada yang lain. Hanya kepada Allah saja kita minta. Masa tu yang sebenarnya Allah bagi. Allah bagi. Merata kita cari, rupanya ubat tu tidak ada di lain, hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah pada Allah. Ikhtiar usah kena lah. Tak masalah. Jangan boleh duduk pula tak ikhtiar pula. Nak pergi ubat, pergi ubat, tak ada masalah. Tapi dalam perubatan tu kita yakin pada Allah yang menyembuh je, bukan orang yang lain, tapi Allah. Kita akan, kalau kita betul-betul beriman kepada tauhid rububiyah, kepada tauhid uluhiyah, asma wa sifat, kita akan temui yang pertamanya kebahagiaan. Kita akan dimurahkan rezeki. Kita akan diberikan ketenangan. Kita akan dimudahkan dalam semua urusan. Dan paling best dekat akhirat esok, kita akan diangkat dan semulia-mulianya umat Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang bertauhidkan kepada Allah SWT. 5 benda kita dapat. Akidah ni hebat. Akidah ni hebat, sangat hebat. Tapi kita tak boleh dapat dengan cara kita baca. Kita tak boleh dapat dengan cara kita berkhayal, berangan-angan. Kita kena belajar. Kita kena belajar. Apa
Apa yang ada dalam hati kita hanya satu saja Allah. Sebab tu kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhanku. Habis-habis tak ada apa nak katakan. Dia memang dah mengharap sangat. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Kita kadang-kadang rasa Mekah lah pandai dekat kita dengan Allah. Padahal kita duduk di mana pun dekat kita dengan Allah. Sebab Allah dekat dengan kita. Allah dekat dengan kita. Sebab tu orang yang mengaji ni hati dia tenang. Betul tak? Dapat rasa tak ketenangan tu? Betul kan? Kita dapat rasa ketenangan tu kan? Tapi kita tak boleh biar lama kan? Kalau kita tak boleh mengaji lama dia. Sebab syaitan suka menipu kita. Syaitan suka menipu kita. Itu masalahnya tu. Dia sentiasa ada dan dia selalu menipu kita. Dia suruh kita begitu, begini, begitu, begini, begitu, begini. Itulah syaitan. Jadi untuk meneguhkan hati kita supaya tak masuk syaitan, maka kita kena sentiasa berilmu. Kena sentiasa mencari ilmu. Ya? Allah, Ustazah tak sempat nak baca komen-komen sahabat-sahabat dekat TikTok ya. Sebab Ustazah memang kalau mengajar dia khusyuk. Tu tak menyanyi lagi tu kan? Menyanyi dah lupa lirik. Lupa gagah. Mencari ilmu semua. Kalau kita tak ada ilmu dalam masa seminggu pun cukup lah. Dia kacau. Dia bagi kita dah kacau. Dia dah kacau dengan kita dalam otak kita. Ni hang kena ni, hang kena harap ni dekat ini ni. Hang jangan dia bagi kacau. Dia jadi malah. Dia jadi malah. Okey, kalau kita tengok di sini yang pertamanya, dia kata di sini kata sambungan ya. Sambungan kepada yang apa nama yang nombor 3 tu merasa khauf, rasa takut. Kemudian yang apa dia yang sambung tu? Sehubungan dengan itu tauhid uluhiyah ya. Tauhid uluhiyah tu iaitu Allah lah sebenar-benarnya. Banyak minggu dah tak akan tengok live saja. Terbaik Ustazah, masya-Allah. Ya, kena hadir majlis ilmu. Antum kalau antum duduk dekat live pun antum tak boleh tahu duduk macam santai-santai sangat. Antum kena ada pensel macam depa juga. Antum kena buat macam antum duduk tengah mengaji juga. Jam teruk nak sampai. Putri kan? Putri mana? Bukan Putri. Ini Putri lain. Oh, dia tak main lagi ya? Oh, dia kerja. Tu dia kata jam teruk nak sampai. Duk radik dengar sampai tak dan tekan like dah share. Nah, satu. Okey. Di sini dia sebut ya, apa namanya? Apa tak sat ni? Okey. Tak mana tak sat ni? Allah. Okey, saya ulang balik ya. Firman-firman Allah Taala tersebut jelas menunjukkan bahawa uluhiyah ketuhanan dengan makna ijmali, makna yang menyeluruh adalah yang bermakna apa tu? Apa tu? La mabuda bihaqqi fil wujudi illa Allah. Lam tak mana dia ambil dalil ni. Okey, tak apa. Yang maksudnya lama tiada sesuatu lah yang wujud yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Tidak ada yang lainnya iaitu Allah SWT yang wujud selama-lamanya yang bersifat Maha Esa. Dan inilah yang dikatakan mentauhidkan Tuhan yang terkandung dalam makna kalimah tauhid la ilaha illallah. Kalimah tauhid ni tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah semata-mata lah. Yang tu sajalah. Yang tadi Rabb tadi daripada sudut perbuatan Allah. Yang ni sudut sembahan Allah ya. Sehingga sehubungan dengan itu tauhid uluhiyah tertakluk di dalamnya tauhid asma wa sifat. Tauhid asma, nama-nama Allah, dan tauhid sifat. Allah menurunkan nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah untuk kita guna supaya dapat kita panggil Allah. Kita sebenarnya kita tak panggil Allah. Kita banyak panggil makhluk. Kalau anak-anak sakit pun dia mak dia banyak ratib mak dia. Patutnya dia ratib Allah kan? Dia ratib Allah, bukan dia ratib mak dia. Mak sakit mak sakit mak kan? Kita kena didik lah sebenarnya hati kita kan. Apa-apa jadi pun Allah, apa-apa jadi kat Allah ya. Okey. Kemudian dah setiap sekali majlis ilmu Fardu Ain sediakan buku dan pensel untuk catat ya. Okey, oleh demikian telah sabit di dalam Al-Quran dan As-Sunnah nama-nama Allah yang baik, Al-Asma, Al-Husna, sifat-sifat kamalatnya, sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang tidak boleh diubah, ditukar ganti, dipindah, ditolak, diingkari. Di mana perkara ini adalah menjadi asas tauhid Al-Asma, tauhid As-Sifat. Yang pertama, membersihkan Allah Azza wa Jalla daripada sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifat makhluk ya.
dari sifat-sifat apa juga sifat makhluk yang membawa kepada sifat kekurangan. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi tak ada sifat Allah yang sama dengan sifat ya ke? Oh, sebab saya terlambat tadi kan. Oh, Ustaz je rasa. Apa ni, laisa kamitslihi syai'un tiada sesuatu yang sebanding dengannya, dengan zat ke, sifat ke, pentadbiran ke, memang tak sama dengan Allah. Manakala Allah tu kita masih lagi boleh duk bayang-bayang, memang tak ada. Tak betul. Sebab tak ada sama langsung. Apa benda yang kita pernah tengok, apa benda yang kita pernah dengar, apa benda yang kita pernah fikir, tak ada langsung sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah daripada sudut zatnya, sifatnya dan pentadbirannya. Tak sama. Makhluk tidak sama langsung dengan Allah. Allah tahu segalanya. Apa yang baik kepada kita, maka sebab itulah kita kena guna hukum Allah, keputusan Allah dalam buat sesuatu, ya. Okey, keputusan kita semua yang Allah buat adalah untuk kebaikan kita. Apa yang Allah bagi dekat kita adalah yang terbaik. Apa yang Allah bagi kat kita, semua baik. Semua baik. Tak ada satu pun yang tak baik. Allah bagi semua yang kita perlukan, tapi Allah tak bagi semua yang kita minta. Hak kita perlu semua kita dapat, tapi bukan yang kita perlu kita minta. Kita minta yang kita tak perlu pun. Tak perlu untuk kita. Allah bagi semua yang kita perlu, tapi Allah tak bagi semua yang kita minta. Ada benda yang kita minta yang kita tak perlu. Sebab tu kita tak dapat. Kita dapat semua. Hak kita perlu semua dapat. Yang kita tak dapat, yang kita minta. Sebab yang kita minta tu Allah saring, bukan semua yang kita perlu. Lepas tu kita kata, Allah sakit tak baik-baik. Sakit tu baik untuk dia. Meniaga tak kaya-kaya, memang dia tak boleh kaya. Allah tak bagi dia kaya, sebab dia tak perlu pada kekayaan. Allah hebat, kan? Kalau kita faham aturan Allah Ta'ala, tak ada siapa yang frust. Tak ada siapa yang frust. Apa yang kita dapat semua yang kita perlukan, bukan kita minta. Kita minta macam-macam. Kita minta yang kita tak perlu pun kita minta. Kalau bagi kat kita pentadbiran diri kita, lingkup lah. Kita ada duit pun kita tak boleh hantar. Semua benda kita beli. Hak lalu kat TikTok semua nak beli. Racun TikTok, semua beli. Bukan kita pakai apa, beli dah itu ni. Beli dah itu ni. Tu baru duit kita ada. Kalau nyawa, tanya tengok kalau dia punya, kalau nyawa tu bawah tangan dia nak mati tak? Tak mati, dia tak mau mati. Sampai bila pun tak mau mati, duduk tak sedia situ. Sebab tu Allah ambil kalau yang sesuai aku ambil. Aku tak bertanya hang. Kalau tanya siapa pun tak mau mati. Lah penuh dalam dunia dengan manusia. Ni dah tengah elok-elok mati. Sebab sampai masa. Kau boleh bagi lama sangat ke hang pun. Kita tak boleh takbir pun. Duit pun kita tak boleh takbir. Duit duk ada apa lagi, badan kita, mata kita, semua kita tak boleh takbir. Yang boleh takbir Allah Ta'ala je. Jadi serahkanlah semua kepada Allah. Serah kepada Allah. Ya? Jadi tak ada satu pun yang sebanding dengan Allah, dengan daripada zat ke, daripada sifat ke. Tak ada apa pun yang sebanding, ya. Kemudian dan surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada siapa pun yang setara dengan Allah. Sama jugalah. Laisa kamitslihi syai' dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Macam mana ni? Dalil mana ni? Quran. Macam mana kata Nabi Muhammad tu Allah? Kalau Allah maknanya Tuhan. Kalau dia kata Allah tu Nabi Muhammad tu Allah, Allah tu pangkat pada Nabi Muhammad, maka Tuhan daripada kalangan makhluk. Dia tak faham. Bukan ayat ni belik pun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu yang sama dengan setara dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Macam mana Nabi Muhammad kahwin? Tak
takkan Allah kahwin, takkan Tuhan kahwin. Nabi Muhammad pun luka, Nabi Muhammad SAW pun berdarah. Ada anak mati, meninggal, sedih. Tuhan ni dia, kan itu kita kata Tuhan ni orang berhajat kepada Tuhan. Tuhan ni yang tidak berhajat pada yang lain. Siapa yang berhajat pada Tuhan? Makhluk berhajat pada Tuhan. Kalau makhluk tu Tuhan, Allah cukuplah. Tak payah cakap lah. Dan kita tak payah kata sesat ke tak. Otak tu kena jalan. Balik pada Quran, balik pada hadis. Yang tu saja. Tolonglah, kita doalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah semua saudara-saudara kami yang mana sesat, kembali ke pangkal jalan, dah dapat hidayah macam mana kami dapat juga. Amin ya rabbal alamin. Kesian kat depa, kesian kat depa. Kesian kat depa. Sebelum depa pejam mata, depa kenal yang mana satu yang betul. Tapi kita sebab itulah janganlah sampai peringkat sesat. Susah pun. Habis. Okey, fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka jangan kamu mengadakan sesuatu yang sebanding dengan Allah, kerana sesungguhnya Allah mengetahui setakat mana buruknya syirik kamu, sedang kamu tak mengetahui. Allah tahu syirik, orang buruk syirik menduakan Allah. Okey, kita masuk nombor 2 dah nanti nah. Wallahu a'lam. Dalam agama tak boleh banyak tanya. Kalau banyak tanya, dia akan lagi pusing. So tak ada soalan lah kan? Hanya mendengar. Kalau tanya, dia lagi tak faham. Okey, so, setakat itu saja kelas kita pada petang ni. Dan besok apa dia Kak Mida? Tahu Fiqh ibadat. Besok fiqh ibadat 5.30 juga. Cuma dekat masjid sana insya-Allah page okey. Fan page dekat Facebook Ustazah insya-Allah okey. Sebab apa ni, ada sahabat kita yang bagi line. Kat sini memang problem lah. Kita rakam saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah yang benar itu satu kebenaran, dan mudahkanlah kami mengikut jalan yang benar. Tunjukkanlah yang mana batil itu satu kebatilan. Jauhilah kami daripada mengikut jalan yang batil. Berilah kami petunjuk-Mu ya Allah. Peliharalah iman dan takwa kami, dan janganlah jemu-jemu berikan hidayah dan taufik kepada kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Supaya kami semua husnul khatimah. Amin ya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.